untuk lebih mesra sebenarnya dalam berpasangan ataupun dalam rumah tangga ataupun dengan anak-anak. Tapi masih ada lagi isu suami dia marah. Mungkinlah anak duk bayangkan tengok sebab anak soal diri sendiri. Sebab kita selama ni orang lelaki ni rasa tak pernah duduk rumah 24 jam. Satu benda. Kan? Sebab nama Ustaz Allah Khairi lagi lah, Masya Allah, Ustaz Samsul. Rasa tiap-tiap malam keluar. Maksudnya dia kadang pukul 5 dah keluar dah. Kadang-kadang kenapa kenapa kalau penceramah tu macam Asyik Samsul debat dengan Lah Khairi je? Asal Azlim Bayu tak contoh anak kan moderator malam. Mana moderator? Dia sakit pinggang dah. Pinggang dia tak kuat dah pinggang dia. Jadi, sekarang ni 5,097 orang live. Masya-Allah ramai. Dia nak marah, kalau dia marah dia tengking sakit belakang. Jadi dia kena show. So dia tak boleh. Dia tak boleh apa-apa dah. Dia bohong lah. Hampa kata pilih apa kat aku, aku terima aja. Harap janggut yang panjang. Tapi isu dia sekarang bila kes mana suami terperap, tapi orang perempuan bak terperap tak terperap dia tak ada masalah. Betul tak? Tambah pula macam isteri Ana ni mungkin tak kerja. Dia selama duduk dalam rumah. Orang kerja kata. So sekarang ni kadang-kadang suami sendiri tak boleh menyesuaikan diri duduk dalam rumah dia dalam masa 24 jam. Ini masalah. So kadang-kadang mungkin sifat dan bersikap dia nak tolong isteri tu kadang-kadang jadi macam satu benda berat. So mungkin isteri tu cakap gini, apa pasal? Yalah saya tegur dia. Janganlah main handphone aja. Anak-anak ramai dalam rumah semua berkat balik pada asrama balik sebelum dilarang balik daripada asrama tu. Mereka dah balik awal dah. So sekarang ni tolonglah buat kerja gini. Ni basuh pinggan tak. Isteri dia beletiak, dia bebek. So bila dia tak tahan dia terlafaz benda-benda yang tak sepatutnya. Kuasa veto ni dipakai. Tak kena pada tempat dia. Jadi dia kata Allah air tersilap. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang menyebabkan mudahnya penceraian rumah tangga sebab misunderstanding tentang job ataupun kerjaya masing-masing. Adik Ana pun tak salah lah pihak perempuan saja. Dia beletiak dia biasalah. Habis lelaki duduk tidur. Lepas tu makin tidur main handphone. Tengok TV sebagainya. Tapi masalah kerja-kerja rumah dia tulis nak buat. Menyebabkan tension ataupun tekanan bagi seorang perempuan. Ataupun isteri bila tengok lelaki. Dia pun rimas tengok. Sebelum tak ada lapang dada, lapang mata, tak ada lelaki tak ada. Lah tengok suami berbuntal atas lantai semua. Jadi kadang geram juga duk menerap main handphone dan sebagainya. Bila minta tolong kadang beli barang keluarga pun dia tak mahu, dia suruh hang pergilah aku nak rehat dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang kecil yang rasa tidak ada tasamuhat atau budi bicara antara suami dan isteri. Itu antara adalah wallahualam mungkin pandangan. Dan juga BMF yang Ustaz sebut tadi tak nafikan kesan paling besar kepada orang yang berniaga kedai makan. Memang restoran kesan besar. Orang nak makan pun kita nak feel makan kat restoran, nak feel kalau tekak buat balik masak sendiri. Ini contohlah. Kan kita nak sembang-sembang, happy dekat kedai. Tapi saya tengok kedai-kedai runcit, terutamanya BMF, Buy Muslim First, khususnya anda terlibat dengan lesung mat industri ataupun lesung mat Sdn Bhd. Alhamdulillah, masalah sekarang kita ni bekalan-bekalan tu memang tidak mencukupi. Macam telur, macam melalui makanan lah. Yang mana orang nak beli tu ramai. Tapi pendapatan runcit ni berkata kat Somat boleh tekan semua kedai-kedai Aceh dan sebagainya dekat Selangor khususnya, dekat jiran-jiran kedai Aceh ni. Dan juga kedai-kedai apa sekalipun memang rezeki dia orang lah sebab orang target dalam sudut dia panggil separa panic buying. Maksud dia walaupun dia tak panik keseluruhan tapi dia kata apa? Hari ni beli untuk 3 hari akan datang. Keluar hari ketiga pula untuk 3 hari datang. Tu antara dia menyebabkan barang-barang stok dalam kedai tu memang kehabisan dan berkurangan. Itu antara adalah yang berlaku sama ada pro dan con antara orang yang cari rezeki tadilah. Wallahu a'lam. So, 5.5 ribu. 5.6. 5.6 dekat dah. Kita nak berhenti pun tak tergemak. Betul Ustaz. Suami selalunya duduk di rumah. Ana satu masalah bagi seorang lelaki ni. Nak basuh baju cukup segan.
Kan? Tapi bila dah duduk di rumah, kita kena buat. Bila kita menerima seadanya, kita jadi biasa benda tu. Ya. Itu sebab tu Jadi dah tahu dah. Jadi dah tahu dah Ustaz Lah buat apa kat rumah. Dia basuh Oi, tu aku. dia basuh kain baju tu tahu dah. Biasalah orang kontrol kan. Nak buat macam mana? Oi, aku. Silap peluru buat keluar tu. Jarang. Anak pun nak Dah. anak pun kontrol pun isteri tak bagi basuh baju. Dia basuh juga baju. Bukan basuh bola mesin. Yalah tak apa. Terima kasih banyak Allah ya. Dah buat pengakuan yang jelas kepada pengetahuan Jelas. Dan kita nampak dah. Itu dah tu jambang tebal tu tak sempat nak potong. Abang kutuk kau. Tapi sebenarnya lah dalam bab suami udah keras pula dah dia. Salah. Keras. Salah okey. Dengar ah. Okey. Tak Samsu pula keras, mata pejam pula dah. Lain dah habis apa? Macam si tanggang kena sumpah. Ada tengok muka dia tu. Abang udur kan? Masa ni kita boleh kutuk dia. Korek hidung dia boleh. Awak ni. Udah. Senyap terus dah. Apa? 6,000 lebih Ustaz? 6,000 lebih Ustaz? Kita tunggu sampai 10,000. Sakit tutup. Halo. Okey. Awak tu. Tak, saya tengok dalam bab wah, dah duduk tengah pula Ustaz Lah hari ni. Aduh. Aku mengambil lah moderator. Okey, jadi kalau buat suami isteri, saya tengok daripada aspek suami isteri ni, isteri pun sebenarnya Sangkut pula. Awak jadi tu. Ada. Boleh tak? Tak boleh tak? Tak boleh. Line dah tak clear kot. Okey dah. Dia masalah internet. Internet. Okey. Samsul sambung. Masalah isteri apa? Okey. Macam suami tadi, suami keluar hari-hari. Hari-hari, suami tinggal. Tetapi ada juga kes yang suami yang memang normal. Waktu kerja 8-5. Isteri pun bekerja. Cuma tinggal lagi, biasanya di dalam bab melayani urusan rumah tangga selama 24 jam, bukan semua orang biasa keadaan tu. Yang biasa kalau Sabtu Ahad pun, hujung minggu pun mungkin kadang keluar. Mungkin ada urusan lain. Macam kita pencamah lagi lah Sabtu Ahad pun sama je cari biasa. Tetapi pada seorang isteri pula, selain yang walaupun dia suri rumah, dia melayani kehendak tu boleh kata sepanjang hari. Dia nak fikirkan nak makan tengah hari, dia fikirkan nanti nak masak apa, lepas tu malam kan nak masak apa pula. Dan bertuah lah dapat suami yang boleh berlebih kurang, dia tolong basuhkan kain kan, bertuah. Tengok. Memang susah nak jumpa tu. Angkat kat aku. Tengok. Jadi maknanya yang tengah tu maknanya suami misali. Suami misali. Yang kiri kanan ni jadi suami misalnya. Macam tu. Jadi makna kata kalau dalam hal ini orang lelaki pun boleh main peranan. Untuk kata okey tak apa. Hari ni tengah hari tak apa, tak payah masak. Abang masak ataupun tak payah masak. Abang keluar pergi cari makanan supaya rehat sikit. Kalau tidak akan ngasih orang. Jadi mana cari yang supaya dapat direngan-rengankan lah. Supaya mana cari jalan supaya kita saling mempermudahkan urusan satu dengan lain. Cuma Ustaz Aslin dan Ustaz Lah Khairi, ada satu juga isu yang banyak kita dapat dalam musim PKP ni, iaitu ramai di kalangan, ada juga suami isteri yang terpisah disebabkan PKP.
Kebetulan tak boleh 7 minggu sebelum PKP tu, dia balik kampung, kemudian dah tak boleh nak jumpa. Sampai sekarang. Ada yang terpisah Singapura dengan Malaysia. Sampai sekarang. Ada. Banyak kes macam tu. Dia juga jadi masalah sebenarnya. Tak payah pergi kita jauh. Kita dapat peluang menghadap. Ini tak dapat menghadap. Tak payah pergi jauh Ustaz Samsul. Imam Muda Ashraf kita pun isteri dia sampai sekarang tak boleh balik ke Bangi, dan Ustaz Ashraf pun Imam Muda Ashraf. Bini dia duduk mana? Bini dia duduk Jitera, bini dia orang Kedah. Jadi sebelum masa cuti sekolah tu, isteri dia balik awal sebelum PKP. Jadi dia balik kampung lah. Balik kampung. So sampai sekarang ni dia pun nak pergi balik, tak apalah, dia pun sibuk dengan binaga semua lebih kurang dia kata. Dia sendiri pun maknanya memang berpisah dari sudut tidak serumah lah buat masa dah masuk sebulan ni. Untuk main hello-hello dengan anak dia, itu sajalah, nak buat macam mana. Lepas tu ujian juga pada sahabat-sahabat kita. Iaitu antara dia. Banyak benda. Macam sahabat-sahabat kita yang ada cikgu yang mengajar di Miri, yang mengajar di Sarike, yang mengajar di Sabah Sarawak, yang selalu duduk balik 2 minggu sekali naik Air Asia dan sebagainya, pun memang tak boleh balik. Kalau balik pun kena kuarantin 14 hari. So baik tak payah balik. Ada juga sahabat-sahabat kita di kalangan guru-guru yang berpisah destinasi, suami mungkin dekat Semenanjung, isteri dekat Sabah Sarawak, atau sebaliknya. Pun ada juga yang terkena benda macam ni, satu ujian buat dia orang, dan kita respect dengan dia orang lah kerana kesabaran dia orang, insya-Allah keterbukaan dia orang ni. Semoga Allah memberkati usia perkahwinan mereka sehinggalah ke akhir hayat ke syurga, insya-Allah. Amin. Kau dah 6,000 lebih. 6,600 dah. Ada yang tulis jangan berhenti, dia kata. Jangan berhenti. Okeylah, tak apa, insya-Allah. Kita sebenarnya untuk cubalah kita ajak ni mufti masuk balik. Dia pun senyap Dr. Izzah. dia. Cuba tengok. Dr. Izzah. Dia tidur awal lalunya. Dr. Izzah, cubalah. Dia selalu tidur awal. Mengada lah dia, apa bendanya. Tak ada mana tidur awal lah. Dia tengah tengok ni. Tak tahulah. Dia tengok saja. Dr. Izzah, masuk balik lah. Halo Dr. Izzah. Ramai minta ni masuk ni. Teling ada. Dia takut dia masuk, dia kita putus dia. Dia dengar ni, dia dengar. Yang sebelah kanan ni 3,602 ni apa? Ni, like. Itu komen. Komen. Komen orang. Takkan sampai komen 3,000. Komen 3 tu. Ui, gila. Ramai betul. Malah ni. Memang betul lah. Memang. Ana ni tumpang betul selebriti salah dengan apa sebenarnya dia orang dah lama. Dia dah lama nak dengar Ustaz Aslin ni kan. Jadi saya pun dah lama tak dengar Ustaz Aslin. Yalah. Siapalah kita duduk kat ulu-ulu ni. Lama tak dengar lagu. Nyanyi satu lagu. Nyanyi sikit. Renggalaya fatah ke percam leheraya jago subuh huए रोशनी बजी हारी है हिंदी पे नर्जा तारी है अब कश्मीर के बारी है जागो subuh huए. Jaga subuh ke apa tu? Yalah, jago tu maksud dia wake up from your sleep. Sebab subuh sudah menjelang, darah syuhada sedang bergenang depan rumah kamu. Jaga subuh ada. Bukan jago. Kalau Negeri 9 kata jago nak subuh. Tu ni 9. 7,016 orang. Kok 7,000. Sikit lagi nak 10. Kita dapat 10,000 kita berhenti. Tak berhenti.
Mata saya cakap gitu. Lah lama pakai tak bonti, tak tambah 10,000. Kita bukan tajuk, kita ubah tajuk pula. Nah, tadi apa tadi? Okey. Sekarang ni tak apa. Nanti kita cerita Ramadan tu cerita. Cuma kita nak ambil apa nasihat Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Abdul Debat kepada sahabat-sahabat follower kita malam dah 7,300 lebih kurang pada malam ini. Persiapan untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak lebih kurang beberapa hari saja lagi. Malam Jumaat nanti insya-Allah kita buat live, kita bincang elok buat live sekali lagi selepas tarawih dalam jam pukul 10 malam insya-Allah. Cuma malam ni kita tanya persiapan ke amal Ramadan. Mana ni soalan terakhir lah Ni kira tajuk terakhir. Lah. Bukan soalan terakhir, tajuk terakhir. Tajuk terakhir. Tajuk terakhir. 7,000 lebih ni. Masya-Allah. Ustaz lah mula dulu. Saya top up. Ustaz lah dulu. Okey. Sempena nak menyambut Ramadan yang kita sambut ni luar biasa. Kerana apa? Kali ni buka puasa bersama dengan keluarga. Tak ada lagi lah buka puasa di masjid. Tak ada lagi bazar Ramadan. Tak ada lagi solat tarawih mungkin di mana-mana masjid. Kita kena buat di rumah. Kali ni inilah kesempatan yang ada. Keluarga-keluarga kita berkumpul yang ada di mana ada. Sebab tak boleh nak balik. Tak tahulah raya pun macam mana, apa yang berlaku. Harap Ramadan ini akan jadi yang lebih terbaik lah untuk kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Woi, mana boleh minum air? Okey, Ustaz Samsul. Penganjur siap kan? Penganjur sedia kan? Ni tak ada apa. Ya Allah. Dah. Memanglah. Saya orang nampak kena pakai baju. Minum. Ya, Ustaz Samsul, silakan. Dia tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama, kita ambil lah kesempatan pada semua follower dan yang mengikuti live pada malam ini. Pertama-tamanya saya mengajak diri kita semua agar menginsafi segala kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan. Mungkin kita terlepas pandang dan sebagainya. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berazamlah untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Dan yang ketiganya, kita berusaha untuk mempelajari hukum hakam berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita lebih bersedia di dalam menghadapi Ramadan pada tahun ini. Dan ingat, Nabi pun sebut, maka sebenarnya yang didoakan oleh malaikat, maka celakalah kehidupan orang yang membenarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Jadi bersungguh-sungguhlah kita kali ini. Ini peluang untuk kita untuk merapatkan hubungan dengan keluarga kita, tautkan hubungan dan juga bersama-sama melayari alam rumah tangga dalam suasana beragama. Suasana kita di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam sejarah kehidupan kita, mudah-mudahan. Allah Akbar. Masya-Allah, hebat. Memang Menteri Besar Negeri Sembilan bakal. Insya-Allah. Allah. Aku payah betul. Muka wajah dia dah lebih kurang hampir sama dengan Menteri Besar sekarang. Betul. Gini, terima kasih sahabat. Memang kita ingat umur Anas sendiri pun baru masuk 51 tahun. Rasa-rasa ini adalah merupakan tahun yang seumur hidup mungkin. Inilah rasa orang kata tak boleh semayang Jumaat, tak boleh semayang tarawih di masjid ataupun surau. Rasa-rasa ni buat pertama kali lah. Mungkin sejak merdeka rasa-rasa lebih kurang begitu. Pada pandangan anda. Betul. Jadi betul lah. Ramadan nak mari ni jangan menyebabkan kerana kita rasa kita tak ada feel Ramadan. Feel orang Ramadan, orang Melayu ni mungkin adanya bazar Ramadan, mungkin adanya sibuk nak buat kuih, whatever, mengantar dan sebagainya. Atau feel Ramadan ni kadang-kadang malam pertama orang bakal balik kampung. Ini contoh dia. So tahun ni memang tak ada lah. Ini hari ini dalam sejarah ataupun tahun ni dalam sejarah. 2020 ni memang banyak kosong lah.
2-0, 2-0. Mana banyak kosong. Yang tinggalnya hanya berdua saja dalam rumah dan sebagainya. Jadi kita harap jangan jadikan alasan ini untuk tidak melaksanakan aksesori-aksesori yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan untuk mempercantikkan fizikal Ramadan itu sendiri. Maksudnya fizikal Ramadan tu mungkin dalam bab puasa. So kita buatlah mana patut. Antara aksesori ni ialah baca Qurannya dengan dengan bersedekah, dengan tarawih dan sebagainya. Dan saya sebut tadi pun adalah dengan geng ustaz ni, saya beritahu soalan satu benda yang cukup malang lah bagi kita orang Islam yang berani dan sengaja meninggalkan solat tarawih tanpa sebab, tanpa uzur dan sebagainya. Ini satu benda yang cukup malang. Tambah-tambah pula we have no reasonable. Tak ada alasan untuk mengatakan tak sembahyang because duduk dalam rumah aja. Lepas kita buka puasa, sembahyang berjemaah dalam rumah maghrib. Lepas tu mungkin kita makan sikit lagi, sembahyang isyak berjemaah. Lepas tu sambung. Dan tempat yang sama, waktu yang sama, situasi yang tak berbeza, rumah yang sama. So jangan lepaskan peluang ini. Ini juga merupakan satu tadribat, satu exercise ataupun latihan daripada Allah nak tengok bagaimana sejauh manakah kebolehan kita dalam memimpin masyarakat. Bukan sekadar pandai bercakap, bukan sekadar pandai memasak, bukan sekadar pandai manage rumah, tetapi basuh bagaimana basuh kain dan sebagainya. Dan tetapi melihat bagaimana kita memimpin anak-anak dalam bentuk keagamaan. Itu antara dia lah. Alhamdulillah, insya-Allah kita harap sahabat-sahabat kita para follower, masya-Allah, dah dekat 8,000 dah sekarang ni. 8,000 dah, masya-Allah. Pinggang. Masya-Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Samsul. Pinggang, insya-Allah. Insya-Allah. Kita jumpa lagi. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Khamis malam Khamis malam jam 10 malam, insya-Allah. Pastikan 10 malam insya-Allah. 1,800 yang melihat pada malam ini, jangan lupa pastikan anda menjadi penyebab kepada 15,000 pada malam Jumaat akan datang, insya-Allah.